Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas tuan-tuan, kita baca ayat yang ke-22 di dalam surah Yasin. Dan insya-Allah kita melihat sedikit daripada pengajaran ayat yang telah kita bacakan pada minggu lepas. Yang pertamanya, pendakwah mesti berani menyatakan kebenaran walaupun terpaksa berdepan dengan ancaman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda supaya baginda dan juga para sahabat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekalinya hendak berperang itu di dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberanikan diri baginda untuk memberitahu kepada sekalian para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sekalian para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bimbang ada di kalangan sahabat yang menolak dan juga tidak mahu mengikut berperang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para sahabat di kalangan Muhajirin dan juga di kalangan Ansar, jadi sahabat-sahabat baginda terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Mereka ini sahabat yang paling dekat, sahabat kanan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangun dan kemudian menyatakan hasrat untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berikutnya pula ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan kemudian seterusnya sahabat-sahabat baginda yang lain. Kemudian tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat daripada kalangan Ansar sebenarnya mereka juga ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ini takut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menerima mereka untuk berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangunlah sahabat-sahabat yang terdiri daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, dan minta permission ataupun minta persetujuan daripada Nabi bahawa mereka juga ingin turut berperang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat keberanian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan ancaman musuh yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan baginda bersama dengan sahabat. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, seorang pejuang dan pendakwah mesti tetap pendiriannya di atas kebenaran dalam apa keadaan sekalipun, walaupun terpaksa berdepan dengan berbagai ujian, ancaman dan juga ugutan. Maksudnya kita nak jadi seorang pendakwah sebagai pejuang, hendaklah kita berada pada landasan yang betul, dan kemudian tetap hati kita, tetap landasan kita. Macam kita juga tuan-tuan, kalau sekiranya kita, sebab itulah kita tidak diberikan ujian seperti mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada sahabat-sahabat baginda, berikan ujian kepada wali-wali Allah, berikan ujian kepada nabi-nabi Allah, berikan ujian kepada rasul-rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang ringan kepada kita sebab kita adalah manusia lemah, tidak seperti sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiganya, hari pembalasan dan kebangkitan semula manusia pasti akan berlaku. Iaitu pada ayat ini juga menceritakan tentang hari pembalasan.
hari kebangkitan, iaitu seperti mana ayat yang kita baca pada minggu lepas, iaitu dimuatkan juga dalam kitab ini ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billah, ya ahlu Makkah, wahai ahli Makkah, kaifa takfuru, macam mana hampa ini ataupun kamu ini yang merasai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merasai nikmat kehidupan, yang merasai segala-galanya, kemudian kamu semua ini ahlu Makkah, dia kata takfuruna billah, itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah sebenarnya telah menjadikan kamu amwatan, natfan minal asla', iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, fa ahyakum, menjadikan kita semua ni daripada segumpal darah, yang kemudiannya darah ini asalnya datang daripada asla', tulang sulbi orang jantan ni. Fa ahyakum fil arhami wad dunya yanfakhur ruhu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita pada tempat yang pertama, iaitu di dalam rahim-rahim ibu kita sebelum Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita di atas muka bumi ini, dan kemudian ditiupkan roh kepada kita. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala jugalah mematikan kita dan beradalah kita inda intaha ajalukum. Maksudnya kita akan tunggu ajal kita dan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali, yang pada ketika itu dibangkitkan kita dalam keadaan kita tidak akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un, ayat inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fayujazikum bi'a'malikum, Allah Subhanahu wa taala kata akan dibalas kepada kamu dengan setiap amalan yang telah kamu lakukan. Dalil ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah sebagai satu ayat yang menerangkan dalil pada satu hari kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemarin pergi lagi seorang ulama, Datuk Mufti kita, Datuk Hashim Yahya, yang banyak memberikan sumbangan kepada Islam dan banyak memberikan sumbangan. Antaranya dia ni banyak mengarang kitab-kitab, buku-buku, dan kemudian dia juga salah seorang penceramah ataupun pendakwah bebas yang di dalam jalan dakwahnya dia juga menerima liku-liku dan cabaran. Dan cabaran di dalam berdakwah, tuan-tuan, yang tu menjadi kebiasaan kepada seorang pendakwah. Sama ada dia diuji dengan cabaran yang besar ataupun kecil, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat darjat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang tidak dikenakan kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, kita ni sepatutnya bila kita berada dalam keadaan tidak ada apa-apa cabaran, tuan-tuan rasa bimbang tak? Rasa risau tak bila kita duduk dalam keadaan sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2-3 tahun, kita tak ada satu ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tak fikirkah bahawa Allah Subhanahu wa taala mungkin saja biar dekat kita? Bukan tanda Allah Subhanahu wa taala itu tak uji kita menandakan kata Allah sayang kita. Tapi sebenarnya manusia yang sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itulah manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah wali-wali Allah, tuan-tuan, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka ini lama tidak menerima ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala buang mereka jauh daripada sisi Tuhan mereka. Jadi inilah manusia-manusia baik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka ini sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang itu sebagai sedikit ulasan dan peringatan kepada ayat yang kita baca pada minggu lepas. Hari ini kita sambung ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-23.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-23 dalam surah Yasin. Itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, merakamkan percakapan yang dicakapkan oleh siapa? Oleh Habibun Najjar. Iaitu kita masih lagi menceritakan tentang kisah Habibun Najjar ni. Allah Subhanahu wa taala merakamkan cakap-cakap Habibun Najjar, iaitu a'attakhidhu min dunihi alihah. Tuan-tuan, Habibun Najjar berani bercakap tegas. Habibun Najjar berani bercakap di hadapan orang-orang yang dia tahu lebih kuat daripada dia, lebih pengaruh daripada dia, lebih besar daripada dia. Tuan-tuan, dia berani bercakap, dan kemudiannya ayat ini disebut sebagai istifham bermakna an-nafi. Itu ayat yang menceritakan tentang a'attakhidhu min dunihi alihah. Iaitu istifham, itu satu soalan yang ditanya oleh Habibun Najjar yang membawa maksud kepada penafian. Nah, dia bawa maksud, dia tanya ayat tu, tapi tanya dia dalam keadaan dia nafi segala percakapan, segala perbuatan, segala ajakan daripada puak-puak antaqiyah ini. Jadi antara dia kata attakhidhu min dunihi alihah. Dia kata, adakah aku akan menyembah tuhan-tuhan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, takkan aku nak pergi sembah. Dia kata, takkanlah. Adakah, dia kata, aku ni, dia kata nak pergi ambil tuhan lain. Attakhidhu min dunihi alihah. Alihah ni tuan-tuan asnaman. Kalau tengok makna dia dalam kitab tafsir, disebut asnaman. Asnaman ni ialah berhala-berhala yang bermacam-macam bentuk berhala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah juga ada satu kisah yang berlaku di zaman baginda Nabi SAW, yang juga kita tahu banyak lagi berhala-berhala yang ada pada ketika tu. Cerita seorang sahabat yang nama dia Tufail Ad-Dawsi. Tufail Ad-Dawsi ni salah seorang sahabat yang dia ni mai daripada wilayah Ad-Dawsi. Itu wilayah yang sama, iaitu tempat tinggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah juga dia datang daripada wilayah Ad-Dawsi. Jadi Tufail Ad-Dawsi ni dia ni berhijrah, kemudiannya berjumpa dengan baginda Nabi SAW, kemudiannya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia balik ke kampung halaman dia, dan kemudian dia cuba berdakwah kepada kaum dia. Kaum dia di zaman itu, kaum dia di tempat dia ni, mereka ini menyembah dua berhala besar. Satu berhala nama dia Zulkarnain. Berarti tuan-tuan jaga, jangan duk buh anak nama Zulkarnain. Nah, dengar sedap ni, nama Zulkarnain, cerita dalam hadis, cerita dalam Quran, cerita. Nah, jangan duk pergi bubuh nama Zulkarnain. Satu lagi berhala nama Zulsyara. Zulkarnain ni satu berhala yang ada dua tangan. Nah, berhala yang mempunyai dua tangan. Zulkarnain ni yang mempunyai dua tangan. Berhala yang mempunyai dua tangan. Berhala ini berada di tempat di air terjun. Nah, kawasan tu di kawasan bukit-bukit, dan kawasan tu ada air terjun. Jadi berhala ni duduk dalam kawasan tasik yang mempunyai air terjun. Jadi di kedua belah tangan mereka bina berhala dalam tasik tu, dan kemudian air yang mai daripada berhala tu akan keluar ke tangan. Dia buat sifat Tuhan mereka macam tu. Dia panggil asnaman ataupun alihah. Dia menjadikan berhala itu nampak hebat, nampak gah, jadi keluar ke tangan mereka ni, ke tangan berhala tu air yang banyak. Nah, dia buat daripada bawah ni, dia buat sistem. Tuan-tuan, canggih dah mereka pun. Kita duk rasa kita canggih tuan-tuan, tapi mereka pun hebat dah. Di zaman mereka boleh buat berhala yang boleh mengeluarkan air melalui tangan berhala tersebut, berhala yang cukup besar. Jadi Tufail Ad-Dawsi ni dia balik, dia tengok berhala ni sakit hati. Sebab tuan-tuan, orang yang dia ni ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun ni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah. Orang yang dapat hidayah ni, dia selalunya tak suka tengok kepada perkara-perkara yang
tak mendekatkan diri kepada Allah ataupun buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kita yang duduk malam main masjid, yang duduk malam main sembahyang jemaah, yang duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang kita ni rajin bersedekah, rajin buat segala amal, bentuk amal yang baik. Tuan-tuan, kita mula berubah, kita mula jadi baik. Bila balik di rumah, kita tengok anak isteri kita kira duk tengok TV daripada pagi sampai malam, kira duk tengok TV, kira duk cerita pasal perihal cerita dalam TV. Kita orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan hidayah, tengok jiran sebelah pun sama, kan? Malam-malam kira duk petik kiram ya, main kiram. Dulu zaman dulu ni main singkong, tuan-tuan. Buah pokok dulu ni main singkong, buah pokok ceri, buah pokok ketapang, main singkong. Hak dulu ni, hak lah ni dia main kiram, main dam semua ni, kan? Nak duduk buah pokok sambil macam-macam lah. Hak lebih teruk lagi no, pergi main snooker apa semua tu lah. Hak lepas panggil apa? Jolok telok setan. Kan lepas lah panggil macam tu. Jadi macam itulah keadaan dia. Bila orang yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak suka tengok perkara-perkara yang tak baik. Benda-benda yang tak baik ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini jadi lalai dan menyebabkan orang lain ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga kepada Tufail Ad-Dausi ni. Tufail jadi tak puas hati, dia balik, dia tengok berhala ni, berhala hak besar tu dia tengok halui. Dia tengok jadi kecil saja. Pasal dia geram yang amat sangat, geram yang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Kemudiannya dia tengok pula kepada berhala yang tersegam besar ni di atas kawasan padang pasir. Satu berhala nama Zulkarnain, satu lagi berhala nama Zulsyarak. Zulsyarak ni berhala yang diletakkan di atas padang pasir. Berhala ni juga besar, dan kemudiannya berhala ni tertanam di padang pasir, tersegam besar. Jadi mailah ribut macam mana pun, berhala tu tetap kukuh dan tak terbalik dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan saja tuan-tuan, saja Tuhan nak tengok mereka. Dan sebenarnya apa tujuan mereka ini bina berhala di dalam air, satu berhala di laut, di dalam air, dan satu lagi berhala dibina di padang pasir. Sebab apa? Dua-dua tempat ni dia ada, macam contoh air terjun ni tuan-tuan, dia ada kepala air. Kepala air hak besar ni dia turun mai, kalau kena tuan-tuan boleh menyebabkan berhala tadi hancur. Kadang-kadang turun mai kalau belah-belah sedim, belah mentua saya, belah-belah sana tu, kalau kita mandi, kalau hujan waktu pagi tuan-tuan tak payah pergi, tak payah mandi di rumah lah, guna air terjun di rumah. Masuk dalam belayak ramai-ramai sekali dengan anak apa semua, buka shower tu mandi ramai-ramai. Pada duduk pergi mandi di sana, kalau mai ke petang, kalau pagi tu air terjun, air hujan turun, petang jangan siapa pergi mandi. Sebab banyak kes yang berlaku, kadang-kadang kayu balak jatuh mai. Kadang-kadang ni dia mai kepala air turun mai, gelembung air besar tu kena, kita tak boleh buat apa, kan? Kita tak boleh buat apa. Kena kita terpelanting, boleh mati macam tu je. Begitulah juga dengan puak-puak Zulkarnain ni. Puak-puak yang sembah Zulkarnain ni, dia perbuat binaan berhala yang kukuh. Jadi mailah hantu ayam kat, mai kan ribut ayam kat, apa-apa mai pun tidak boleh memusnahkan berhala. Jadi berhala inilah menjadi kebanggaan kepada orang-orang yang tinggal di wilayah Ad-Dausi ni, dan mereka menganggap bahawa inilah Tuhan yang kuat. Sebab sejak turun-temurun inilah berhala asnam yang mereka sembah, dan menjadi tradisi kepada mereka ni, mereka akan jamu ataupun lepas makanan dan sebagainya, mereka buat upacara tertentu. Mai satu masa mereka akan buat upacara di tempat yang nama berhala dia Zulkarnain. Mai lagi satu zaman, satu mai musim padang pasir ni, sebelum mai musim padang pasir ataupun ribut padang pasir, mereka akan pi dan kemudian sembah dan buat pemujaan di berhala yang terletak di padang pasir, nama dia Zulsyarak. Begitulah keadaan dia berterusan, yang menyebabkan Tufail yang balik ni, dia tengok keadaan masyarakat dia yang bodoh, masyarakat dia yang menyembah berhala. Pada ketika itu dia merasakan, malaikat dia merasakan bahawa kaum dia ini adalah kaum yang sangat sesat, dan dia takut datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik dia nasihat depa, macam ayat tadi yang saya baca tadi, ittabi'u man la yas'alukum. Dan kemudian dia balik pula, dia ajak puak-puak ni sembah Tuhan dalam keadaan tak kena duit sekupang pun. Dia tak minta pun ajran, dia tak minta balasan, dia tak minta duit.
Dia tak minta apa-apa pun kelebihan, dia tak minta apa-apa pun daripada orang-orang ataupun daripada kaum-kaum dia. Tapi mereka-mereka ini tidak mahu mendengar peringatan ataupun seruan yang dibawa oleh Tufail Ad-Dusi. Inilah tuan-tuan, seruan yang besar, seruan yang benar, seruan yang betul. Selalunya manusia ini tidak indah dan buat tak tahu. Pasal apa? Pasal apa dalam hadis yang kita baca minggu lepas, hadis yang saya bacakan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan menjadikan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, dia kata hampir tengok sat keadaan di syurga dan hampir tengok keadaan di neraka. Kemudian Jibril pergi tengok. Kemudian Nabi SAW meriwayatkan satu hadis, huffatil jannah, Nabi kata bil makarihi wa huffatin nar bisyahawati. Apa sebab Nabi SAW sebut macam tu? Sebab apa? Bila Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril alaihi salam, suruh Jibril pergi tengok syurga. Jibril sampai pergi, dia tengok keadaan di keliling syurga ni. Bila dia tengok keadaan di sekeliling syurga ni, ada di kalangan manusia yang sedang kuat beribadat kepada Allah. Ada di kalangan manusia yang sedang berzikir tak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan manusia-manusia yang pada ketika itu sedang bersedekah. Ada di kalangan manusia yang sedang melaksanakan ibadat haji dan umrah dengan bersungguh-sungguh ikhlas kepada Allah. Ada di kalangan umat manusia yang pada ketika itu sedang berpuasa, sama ada puasa itu wajib ataupun puasa sunat, puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila Jibril melihat keadaan seperti itu, Jibril patah balik, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia kata dekat Allah, wahai Tuhan, kalau beginilah keadaan orang-orang yang ada di sekeliling syurga, dan kalau inilah syarat untuk memasuki syurga-Mu ya Allah, maka akan ramai di kalangan manusia tidak akan masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada Jibril, wahai Jibril, hampir tengok pula keadaan di neraka, di sekeliling neraka ni. Dia pun sampai di neraka. Bila sampai di sana, dia melihat keadaan ahli-ahli neraka yang buat benda-benda mungkar. Mereka ini bersonok dengan kelazatan dunia. Mereka ini melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan hanya sementara. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu, berikan kepada kamu, hanya satu nikmat yang sementara, title ataupun satu-satu pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas dunia ni hanya sementara. Sebab tu tuan-tuan, kita di kalangan kita ni, katalah kita ni ada pangkat, tuan-tuan jangan sombong. Ada pangkat dengan sombong, Tuhan cukup marah dengan orang yang sombong. Sebab tu Allah sebut jelas-jelas dah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan sombong, berjalan megah di atas muka bumi Allah. Maksudnya bukan berjalan maksud berjalan biasa saja, tapi berjalan sombong itu berjalan dengan pangkat yang ada, berjalan dengan harta yang ada, berjalan dengan gelaran yang diberikan oleh manusia, yang menyebabkan kita jadi sombong, yang menyebabkan kita jadi angkuh, yang menyebabkan kita jadi manusia yang melupakan asal kejadian manusia. Kejadian kita ni hanya daripada mana? Nutfan minal asra. Kita jadi daripada ayak mani yang hina. Kita jadi daripada tulang belakang seorang lelaki, tulang punggung seorang lelaki. Tuan-tuan, beginilah keadaannya Allah Subhanahu wa taala suruh dan perintahkan kepada Jibril. Jibril melihat keadaan sekeliling neraka ni. Dia melihat keadaan di sana bermacam-macam pesta yang ada. Kemudian di keliling neraka ini terdapat hiburan-hiburan, muzik-muzik, artis-artis, nyanyian-nyanyian. Terdapat perkara-perkara mungkar di situ. Orang yang makan, orang yang sembah berhala, orang yang makan benda haram, orang yang berzina, orang yang ingkar dengan hukum Tuhan, orang yang memperolok-olokkan agama Allah, orang yang sembahyang dalam keadaan solat dia ni, dia memperlihatkan solat dia, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka ini sembahyang solat dalam keadaan memperlihatkan solat mereka, iaitu mereka ini golongan-golongan munafik, golongan fasik, golongan musyrikin yang ada di sekeliling, di sekitar neraka. Pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril patah balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau beginilah keadaan di neraka, maka ramailah di kalangan manusia akan masuk neraka. Sebab apa? Apa-apa yang ada di neraka itu sangat disukai oleh manusia, dan apa-apa yang ada di sekeliling syurga itu tuan-tuan sangat-sangat tidak disukai oleh manusia. Tuan-tuan, cuba kita tengok kita lah. Berapa orang di kalangan kita yang kita hari ni main semayang? Kita main semayang dalam keadaan memang kita nak main ni sebab kita suka semayang. Dengar azan saja kita suka semayang.
Berapa orang di kalangan kita yang bila dengar nak mai bulan Ramadan, dia sonok sebab dia suka berpuasa. Dia suka pasal lain. Dia suka pasal dia boleh diet. Dia suka pasal dia boleh sihat badan. Dia suka sebab-sebab lain. Dia suka sebab nikmat waktu buka puasa tu saja. Dia suka sebab boleh sambut hari raya Aidil Fitri. Dia suka sebab suka tu bukan suka disebabkan suka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ibadat yang kita buat bukan disebabkan suka kita kepada Allah. Dia buat haji dan umrah bukan sebab dia suka kepada Allah. Dia buat bukan sebab dia suka kepada ibadat tersebut, tapi dia buat disebabkan dia ni nak melihat keadaan Baitullah, nak melihat keadaan di bumi Mekah yang makin hari makin berubah dan makin canggih daripada satu dasar dia, tapi sebenarnya adalah satu keadaan yang boleh menyebabkan hilangnya cara sebenar untuk kita buat ibadat haji dan umrah. Tuan-tuan, begitulah keadaannya manusia-manusia yang berada di syurga, yang keliling syurga ni, dia buat ibadat disebabkan dia suka buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tuan-tuan, kita ni kena ada satu amalan yang menjadi kegemaran kita. Maksudnya seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Contoh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia orang yang suka bersedekah. Dia akan cari jalan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, dan sedekah dia tu banyak. Sebab apa? Tiap-tiap kali dia sedekah, dia tidak akan jadi miskin, bahkan dia jadi lebih kaya. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia, tuan-tuan. Nak beza dengan kita takut nak bersedekah. Sedangkan bila kita bersedekah, kita tak jadi miskin pun. Dan kita tak sedekah pun, kita tak jadi kaya pun. Kaya pun tak, miskin pun tak, tapi kita tak buat. Kita tak berani nak bersedekah. Kita tak berani nak buat keluar duit kita nak bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beli benda lain boleh. Kita beli kapet yang harga beribu-ribu. Kita beli tirai, tukar tirai tiap-tiap tahun. Kan? Ikut tema macam-macam. Tirai kala biru, baju raya kala biru, semua kala biru. Habis lebay, celak kala biru, celak biru. Tuan-tuan, biar mulut pun kala biru juga. Ayak hari raya pun warna biru. Kasut biru, semua biru. Tayar motor pun spray biru. Rim kereta pun warna biru juga. Pasal apa? Pasal dia nak bagi seragam. Nah, habis duit banyak mana tak kira, tapi tuan-tuan bersedekah dia bakhil. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni teruk pada haji bakhil lagi. Haji bakhil okey juga, dekat Cikgu Murni dia bagi banyak. Tapi dekat orang jantan sampai minta dia, kita kena bagi sikit saja. Budak-budak tak boleh guna duit banyak. Kan? Kurang-kurangnya dia sedekah banyak juga. Kita ni bakhil, tuan-tuan, kedekut. Takut nak bersedekah. Tapi sahabat Nabi menjadi amalan kepada Abdul Rahman bin Auf, dia cari tempat untuk bersedekah. Begitulah sahabat-sahabat baginda yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni orang yang suka berzikir, suka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sahabat-sahabat baginda yang lain, ada di kalangan mereka yang buat satu-satu amalan dan menjadikan amalan itu sebagai satu perkara yang wajib mereka lakukan. Begitulah juga kita kena buat satu amalan yang boleh menyebabkan kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya balik kepada ceritanya, akhirnya Zulkarnain dan Zulsyara' ni masih tersergam indah di bumi Ad-Dausi. Kemudiannya bila dia duduk berdakwah ramai-ramai itu, tuan-tuan, seorang saja ikut dia. Seorang saja yang terima seruan dakwah yang dibawa balik oleh Tufail Ad-Dausi ni. Tuan-tuan tahu siapa yang terima ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah terima, dan kemudian Abu Hurairah dia pun berhijrah ke Madinah pergi nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Setelah dia dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia beriman kepada Allah, setelah dia mengucapkan kalimah syahadah, dia ni sangat rindu kepada Nabi dan terus dia berhijrah ke Madinah. Tinggallah Tufail Ad-Dausi teruskan berdakwah dan teruskan berdakwah. Akhirnya ada juga di kalangan orang-orang yang tinggal di wilayah Dausi ini, setelah sekian lama mereka ini juga berpaling dan kemudiannya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, yang nama berhala ni, asnam ni, sebenarnya berhala-berhala ni, dia berhala ni bukan berhala saja, tapi sebenarnya diiringi oleh syaitan. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berada dalam keadaan nazak, kita nak mati. Nazak ni tuan-tuan, dalam kitab Sakaratul Maut dicerita dah, keadaan dada kita berombak,
Kemudian di atas dada kita ni seolah-olah ada gunung ataupun bukit yang besar. Kemudian kita bernyawa seolah-olah bernyawa di lubang jarum. Tak sudah pada tu pula ada gangguan-gangguan lain yang akan main di telinga kita. Antara gangguan yang akan main di telinga kita dan di mata kita, yang pada ketika itu kita tak nampak pandangan manusia. Pandangan kita ni berada pada dua alam, alam dunia dan juga alam barzakh. Kita nak pergi ke alam barzakh lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang duk fikir pasal alam barzakh ni, duk fikir tak habis pasal apa. Tuan-tuan cuba fikir, kita tidur malam kita mimpi. Kita tidur malam kita mimpi naik lembu, naik gajah. Gajah besar tuan-tuan, macam mana nak masuk dalam kepala kita? Kan? Tapi seolah-olah macam itulah alam barzakh. Di satu alam yang lain, nak tukar alam ni kita tak boleh bayangkan dengan kepala otak kita, sebab kita tak melalui lagi alam tu. Tapi Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika kita berada di dua alam ni, nak beralih kita daripada alam dunia ke alam barzakh, pada ketika itu kita telah kabur dengan pandangan kita tentang alam dunia, dan Allah Subhanahu taala telah memperlihatkan sedikit demi sedikit alam barzakh kepada kita. Salah satu dia tuan-tuan, pada ketika itulah datangnya nenek kita. Nenek kita mai, ayah kita mai waktu duduk nazak ni. Ayah kita mai, tok wan kita mai, kawan baik kita mai, saudara kita mai, adik kita, abang kita. Yang mai pada ketika itu nenek, salah satunya cerita nenek akan mai kita. Tok wan kita dan nenek kita. Di tangan nenek kita tu akan ada ayam. Dia mai dalam rupa bentuk nenek kita, rupa bentuk tok wan kita, rupa bentuk opah kita. Dia mai tu, dia bawa ayam, dan kemudian dia kata, cucu dia kata, aku tahu hang dahaga, dia kata. Sorak macam nek kita, sorak macam tok wan kita. Dia kata, aku tahu hang dahaga, dia kata, sebab dia kata bergesel roh dengan tubuh kita. Roh ni bila dia nak keluar daripada tubuh kita, kan, dia bergesel. Beza dengan masuk. Masuk yauma yunfakhu fir ruh. Nah, dia masuk ni, dimasukkan roh. Yauma yunfakhu fir ruh. Keluar ni dia panggil izhaqur ruh. Roh ni dicabut. Sebab tu tuan-tuan tengok, waktu kita nak keluar mai atas dunia ni, punya teruk ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita hampir mati. Kita nak keluar daripada dunia ni mati. Kan? Nak masuk mai atas dunia ni, orang yang melahirkan kita, nak lahirkan kita tu sampai hampir mati orang yang melahirkan kita. Nak orang yang melahirkan kita ni hampir mati, nak bak kata besarnya kejadian manusia nak keluar mai atas muka bumi. Nah, begitulah juga kita nak pi daripada alam dunia ni, nak keluar juga akan merasai keperitan dia. Nak keluar mai atas dunia, orang lain sakit untuk kita. Kita nak keluar daripada dunia ni, nak mai atas dunia, orang lain sakit untuk kita. Kita nak keluar daripada dunia ni, kita sendiri akan merasai kesakitan macam mana kita nak keluar daripada dunia ni. Pada ketika itulah tuan-tuan, datang nenek kita bawa ayak di tangan dia. Kemudian dia akan dakwa, dia akan kata, dia kata, hang minumlah ayak ni. Aku tahu hang dahaga, hang minum ayak ni. Dan aku nak berpesan, dia kata, dengan syarat, dia kata, hang kena kata dan hang jangan mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata jangan kamu mati selain daripada mati di dalam Islam. Dia mai pula, dia kata dekat kita, jangan mati hampa ni, hang ni dalam keadaan Islam. Matilah dalam keadaan agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Dua ni saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sebut dua ni? Sebab asas-asas agama yang ada ni kebanyakannya datang daripada Yahudi dan juga Nasrani. Asas agama Yahudi dan juga Nasrani ni sebenarnya diasaskan oleh Iblis, laknatullah alaihim ajma'in. Mula daripada Iblis, Iblis yang mengasaskan kedua-dua agama. Sebab tu dah Allah Subhanahu wa taala suruh kita duk baca surah Al-Fatihah, mewajibkan antara salah satu hikmah dia ialah Allah Subhanahu wa taala nak habaq dekat kita, ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala murka, iaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan banyak nabi di kalangan mereka, banyak rasul di kalangan mereka, banyak wali-wali di kalangan mereka, tapi mereka ini mendustakan nabi-nabi dan rasul, mereka ini membunuh nabi-nabi dan rasul. Kemudiannya waladhdallin, bukanlah golongan-golongan yang sesat, iaitu golongan-golongan Nasrani yang mereka ini mensyirikkan Tuhan, menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan dan sebagainya. Inilah
ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah suruh kita ulang-ulang baca bersiapa, antara hikmah dia supaya kita tahu agama yang paling buruk ini adalah selain daripada Islam adalah agama alihah, iaitu yang kadang-kadang bukan nampak menyembah berhala, tapi agama yang buruk ini adalah agama Yahudi dan juga agama Nasrani, yang mereka ini diasaskan, agama-agama ini diasaskan oleh golongan-golongan iblis, oleh golongan-golongan syaitan. Tuan-tuan, begitulah keadaan bila kita nak mati dalam keadaan nazak. Sebab itulah kita kena bersedia untuk menghadapi sakaratul maut. Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, nak mati, nak wafat, baginda Nabi SAW, Nabi celuk tangan dalam air, ya'khudhu yadahu 'alal qadah. Kemudian Nabi celuk tangan, kemudian Nabi sapu di muka dan dada dia. Kemudian Nabi SAW sebelum tu Nabi SAW bersugi. Waktu kita ni, tuan-tuan, kena sentiasa bersugi. Nak sentiasa bersugi sebab apa? Waktu nak tidur ni niat bersugi. Kalau kita mati, tapi kita mana boleh. Kita nak tidur, siapa kita fikir nak mati, kita tak mana boleh. Esok kena bangkit lain nak jogging, esok aku bangkit nak kerja, esok aku bangkit nak cari duit, esok aku bangkit ada meeting, esok aku bangkit, kita fikir tu ya. Kita tak fikir esok pagi esok aku nak bangkit, aku nak sembah Allah lebih baik daripada aku sembah Allah sebelum aku tidur. Aku nak bangkit ni kalau boleh, aku nak sembah Allah, aku nak baca Quran, bacaan Al-Quran itu aku ni lebih ikhlas, lebih baik aku bacakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kita dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian sambungan ayat tu, in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebut, dia kata allazi za'amtumuhum, iaitu apa-apa yang telah didakwakan oleh puak-puak musyrikin ini telah disebutkan oleh Habibun Najjar, iaitu jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku. Jadi mereka ini balik kepada siapa, tuan-tuan? Balik kepada syafa'atuhum, dan balik kepada berhala-berhala, asnaman yang disembah oleh puak-puak ataupun puak-puak Antaqiyah ini. Nah, berhala-berhala yang disembah oleh puak-puak Antaqiyah. Tapi kalau kita tengok cerita asal dia, puak-puak Antaqiyah ini, asalnya mereka ini tak sembah berhala. Mereka masih beramal dengan agama Hanif, agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi disebabkan apa? Disebabkan mai satu raja Antaqis ni, dia ni sembah berhala. Sebab tu, tuan-tuan, pemimpin ni kena tengok. Nah, berapa contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ni cukup cantik. Nah, bila pemimpin ni jadi siru, pemimpin ni jadi kelang kabut, pemimpin jadi kalut. Kita jadi ketua keluarga, sembahyang pun ikut dan, kan, apa berpakaian kita pun ikut dan, kita pun jadi serabut, kita pun jadi nampak kalut. Macam mana keadaan orang yang kita pimpin di rumah kita, di bawah kita? Begitulah juga pemimpin-pemimpin lain. Sama ada pemimpin daripada peringkat negeri ke ataupun daripada peringkat yang seterusnya, yang hak besar ke, Perdana Menteri ke, siapa ke, kalau mereka ni kelang kabut, akan kelang kabut habis dunia jadinya. Nah, sebab tu Nabi sebut, Nabi kata sinfana minan nas iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas. Nabi kata disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua golongan manusia. Sinfana minan nas iza saluha saluhan nas. Kalau sekiranya dua golongan ini baik, maka akan baiklah masyarakat. Kalau sekiranya dua golongan ini buruk, akan buruklah sekalian masyarakat. Kemudian sahabat tanya, man huma ya Rasulullah? Siapa dua golongan ni ya Rasulullah? Kemudian kemudian Nabi SAW jawab kepada sahabat baginda, Nabi kata al ulama wal umara, iaitu orang-orang alim dan juga orang-orang yang menjadi pemimpin, umara. Sebab tu dah, tuan-tuan, bila jadi pemimpin, jangan kita sonok nak jadi pemimpin. Nah, bukan sonok nak jadi pemimpin. Bila jadi ulama, jadi tok guru, jadi ustaz, bukan sonok jadi ustaz. Sebenarnya jadi ustaz ke, jadi ulama ke, kena makin takut kepada Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ataupun orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bak ilmu dia tu manfaat pada diri dia dan juga orang lain, ialah al-ilmun nafi' ma yazidu, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia amalkan, boleh menyebabkan tambah takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kemudian lagi ilmu-ilmu ini menyebabkan dia ni makin takut kepada Allah, dan dia ceritakan kepada orang lain. Orang lain juga makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama. Begitulah juga pemimpin, tuan-tuan. Pemimpin juga kena cari pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang-orang yang di bawah dia ni juga akan mula takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beraninya Habibun Najjar ini. Dia ni biduk jengkai puak-puak Antakiyah ni, biduk jengkai Raja Antakis yang ajak dan suruh sembah berhala ni. Tapi dia sebaliknya, dia sebut, dia kata takkan aku nak pergi sembah Tuhan hampa, Tuhan yang tak boleh buat apa-apa kat aku kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan daku dengan sesuatu bahaya. Mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepada aku. Dan kemudiannya syai'an wa la yunqidhun, ditambahkan lagi, itulah dia kata sifat Tuhan hampa. Nah, kita janganlah besok ni naik semangat tengok ayat Quran ni, besok pergi depan tokong, pergi duduk cabak tokong. Woi Sami yang keluar mai, aku nak bang satu ayat. Dan ni tuan-tuan takut dia rimbuk, dia nanti dia bubuh simen, kita pula jadi tokong dia. Jaga tuan-tuan, jangan duduk pergi pandai-pandai. Ni cerita Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya hantar ayat ni dekat kita untuk cerita tentang ketauhidan, tauhid kita kepada Allah, untuk memperkukuhkan tauhid orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak Tuhan suruh ayat ni kita pergi cabak orang lain dah. Tapi ayat ni kita jadikan pengajaran, kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya ayat ini menjadi kukuh dan menjadi amalan kita, daripada kita ni boleh terbabas mengikut agama lain. Tuan-tuan, di zaman kita hari ni ramai di kalangan umat Islam yang dah mula bunuh diri. Pasal apa? Tidak ada asas akidah yang kuat. Banyak kes bunuh diri yang berlaku hari ni, tuan-tuan, bukan disebabkan, kadang-kadang bukan disebabkan dia ni bunuh diri dia, bukan disebabkan dia ni digantung oleh orang lain. Kadang-kadang dia bunuh diri sendiri. Dia bunuh diri sendiri. Kadang-kadang kita dengar berita disebabkan mental dan sebagainya, tapi sebenarnya dia bunuh diri disebabkan tidak tahan tekanan kehidupan. Tidak tahan tekanan, satu. Yang keduanya disebabkan tak ada asas agama yang kuat. Bila tak ada asas agama yang kuat, tuan-tuan, contohnya bila ada serabut, ada orang, tuan-tuan, dia kata saya kalau serabut ustaz, dia kata saya pergi duduk tepi pantai, saya ronda, sepak ayak laut apa semua, jadi tenang saya balik. Tuan-tuan, berapa hari nak pergi sepak ayak laut? Berapa hari kita nak boleh tenang? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bagi siaplah dekat kita Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, dengan kita ni berzikir kepada Allah, zikir ini boleh menenangkan hati, boleh menenangkan otak, boleh menenangkan tubuh kita, boleh menenangkan jiwa kita yang serabut ni. Tuan-tuan, itulah kebesaran ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita. Jadi Habibun Najjar ni, dia kata terus terang kepada puak-puak ni dan menceritakan sifat Tuhan mereka kepada mereka. Dan dia lepas tak dia kata apa? Sebab apa, tuan-tuan? Apa yang dikatakan oleh Habibun Najjar ini betul-betul itu adalah sifat Tuhan mereka. Dia kata Tuhan hampa tak boleh buat apa, tu betul kata-kata dia, sebab dia sifatkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh puak-puak Antakiyah ini. Di tafsiran dia kemudian Habibun Najjar memperkukuhkan hujahnya lagi dengan berkata, adakah aku akan menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang aku buat sendiri, lalu aku sendiri yang memujanya, padahal aku orang yang berakal, sedangkan barang sembahan patung itu tidaklah terkenal kalau bukan aku yang memperkenalkannya, tidaklah berharga kalau tidak aku yang menghargainya. Maka ucapan ini membawa maksud aku sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang berhak disembah, kerana dialah yang menjadikan aku, memberi kehidupan kepadaku, serta dialah yang memberi rezeki kepadaku. Tuan-tuan, inilah sifat mereka, sifat Tuhan mereka yang lemah. Jadi mereka buat Tuhan, kemudian mereka puja dia, mereka jadi hamba dia, jadi cerita bodoh, cerita bodoh kan? Cerita bodoh lah. Nah, kita pergi buat apa semua sembah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan ni, dia Tuhan ni, dia berkuasa. Kalau dia ni kita pun kena buat, maksudnya yang tu bukan sifat Tuhan. Begitulah juga Habibun Najjar ini, dia nak abang kata yang ada tu bukan Tuhan. Pasal apa? Tak ada satu pun. Nak abang kata hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ni. Walaupun ramai-ramai ataupun banyak-banyak berhala yang disembah oleh orang-orang kafir,
berhala-berhala yang dibuat sejak daripada zaman dulu sampai zaman kita hari ni, sejak daripada zaman Nabi Nuh. Berhala ni tuan-tuan banyak mula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah wafat Nabi Nuh alaihi salam, mai zaman anak-anak dia, kemudian timbullah berhala-berhala selepas tu. Sebab itulah banyak nama-nama berhala ni diambil daripada nama-nama anak Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dalam banyak-banyak berhala ini, daripada dulu sampai hari ni, tak ada satu pun berhala yang nama dia Allah. Itu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan. Tentu pun kita boleh fikir dah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan. Mungkin kalau selepas ni ada orang yang cuba buat satu berhala yang nama dia Allah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tersendiri akan memusnahkan berhala tersebut, sebab menyebabkan datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya disebutkan lagi, in yuridni rahmanu bidurrin, jika Allah yang maha pemurah itu hendak memudaratkan aku, hendak menimpakan sesuatu bahaya ke atas diriku, maka patung-patung berhala yang kamu sembah, yang kamu anggap Tuhan itu tidak dapat melakukan perkara-perkara berikut. Begitulah juga tuan-tuan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Wa idh qala Ibrahim li abihi adzara atattakhidhu asnaman alihah. Nah, bila Azar panggil, Azar ni pak Nabi Ibrahim, dia panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dia kata awak hang ni tegang tak mau sembah Tuhan sedia ada. Hang duk pergi mai duk kaji Tuhan, duk cari Tuhan, dia bila hang kata hang dakwa pula kata hang ni utusan Tuhan. Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim cakap baik-baik. Dia kata ayah, dia kata wa il qala Ibrahim, dan berkata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayah dia, li abihi, berkata kepada ayah dia. Nah, dia kata adzara atattakhizu asnaman alihah. Dia kata sama juga macam mana kata Nabi Ibrahim, begitulah juga sama juga kata Habibun Najjar ni. Dia kata wahai ayah, dia kata takkan, dia kata wahai Azar, dia kata tukang buat berhala. Azar ni dia tukang buat berhala. Nah, Namrud ni dia ada tukang buat berhala. Tukang buat berhala ini ialah pak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudiannya dia kata Azar, dia kata ni Tuhan hak aku buat elok dah. Kemudiannya Nabi Ibrahim ambil Tuhan hak pak dia buat, kemudiannya dia pacak masuk dalam tanah, dalam padang pasir, Kemudian dia kata, woi Tuhan, kalau betul yang Tuhan, hang keluar daripada pasir ni. Kan? Dia sebenarnya bukan dia nak korang ajak dengan pak dia. Kan? Bukan dia nak korang ajak dengan pak dia macam kita lah. Pak ni jenis balong semayang. Pak tidur tak bangkit subuh, kita pun pergi ambil kes sejadah lem punggai atas muka pak kita. Jangan buat begitu lah, tak boleh buat lah macam tu. Kan, pak jenis balong ataupun pak ni jenis malas, main semayang surau pun tak. Kira semayang di rumah sekali tengok TV. Semayang tengok TV, keluar pergi kena tarik. Yang tu kerja pak kita. Kita duk main, kita nak buat macam mana? Kena cari jalan lain tuan-tuan. Nah, jangan duk buat kasar, tindakan kasar. Jangan duk buat tindakan kasar, pergi duk ikat dia atas motor, paksa dia main surau, bukan begitu cara dia. Nah, orang tua ni tak dengar cakap orang bagi makan ke darah, Tuhan bagi panjang umur, pergi duk balik matui. Ada orang begitu tuan-tuan. Saya ada satu kawan cerita depa ni keluarga Ultraman kami panggil. Sebab start daripada pak dia pongoi. Pak dia ni tak ada silap sikit pongoi. Dulu ingat masa zaman duk jumpa ni cukup pongoi. Kira tak boleh silap sikit cari pongoi habis barang. Kereta dia katuk umur, motor dia terajang jenis cengih ni. Turun mai ke anak-anak pun sama. Kan mai kat dia pun Ultraman, mai dekat adik perempuan dia Ultraman wanita, semua jadi Ultraman. Mak pun sama juga Ultraman juga. Kan? Walaupun duk di dapur duk masak kadang-kadang kan senduk pelanting juga mai tang ruang tamu ni. Oh kira. Kemudiannya dia ni sahabat kawan saya ni, dia mula mengaji, mula hidup mengaji, mula mengaji kitab, mula boleh baca Quran, dia mula lembut hati dia tuan-tuan. Itu yang kata Islam ni, itu yang kata ayat Quran ni hebat. Nah, Islam ni lembutkan diri dia, dia mula berubah, dia mula bawa keluarga dia ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itulah bila dia mula-mula berubah ni, dia jenis kasar. Kan? Dia jenis kasar. Balik di rumah tengok pak duk kerja tengok TV waktu maghrib. Saya duk tunggu dia dah, kami nak pergi mengaji. Dia kata, ayah nak mati depan TV tu kah? Tu dia. Jangan kata main macam tu. Tapi tak apalah, bagi dia ayah dia pun dengar biasa, bangkit tutup TV, pergi semayang. Pak dia pun tak jawab apa. Sebab mereka keluarga Ultraman. Kita tak boleh lah. Kita jangan buat macam tu lah. Kita tak sama tuan-tuan.
Nah, puak kita macam lain, mungkin puak kita macam lain. Kita jangan buat macam tu. Jadi sebenarnya cara tegur yang baik. Jadi azar ni ditegur oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tegur dengan cara yang macam tu. Dia ambil Tuhan, dia pecah masuk, dia kata hang bangkit mai. Kemudian dia kata dekat ayah dia, wa idh qala Ibrahim li abihi adara atattakhizu asnaman alihah. Adakah yang ni ayah, yang ayah kata Tuhan ni, ayah nak suruh saya pergi ambil dan kemudian sembah, jadikan dia Tuhan. Begitulah juga kata-kata Habibun Najjar, in yuridni rahmanu bidurrin. Sedangkan kalau aku ni kena mudarat apa, dia ni tak boleh bantu aku. Kemudian dia kata la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku kerana mereka itu patung yang mati, tidak berakal, tidak mempunyai syafaat untuk diberikan kepadaku dan kepada sesiapa pun, termasuklah kamu yang taat menyembah dia. Nah, dan kemudiannya wala yunqidhun, yang terakhirnya disebut mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Mereka kerana mereka tidak mempunyai apa-apa kuasa dan kemampuan. Sebagai contoh, satu patung yang diletakkan di dalam rumah, tiba-tiba rumah terbakar, maka bukan patung itu yang akan selamatkan kita, bahkan kitalah yang selamatkannya. Maka inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Terjemahan dia, jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Itu surah Az-Zumar ayat 38. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dah. Jadi banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, pasal kita kena yakin kepada ayat ni. Sebab tiap-tiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebenarnya ada hikmah dia. Nah, contohnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang surah Asy-Syu'ara. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Asy-Syu'ara ini? Sebab penyair-penyair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penyair-penyair yang hebat. Mereka ini buat syair puji wanita, puji pemimpin, puji kerajaan pada ketika itu. Saya sebut kerajaan ni saya kan. Puji kerajaan pada ketika itu sama saja. Sampai lah ni pun manusia rajin puji kerajaan. Kalau kerajaan baik, puji, tak ada masalah. Kerajaan tak betul, macam mana kata-kata hang tuah, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Hang jebat ke? Hang jebat. Hang tuah tak kata begitu. Saya sentiasa menurut, taat, setia kepada sultan. Yang tu kata-kata hang tuah. Tuan-tuan, kita boleh jadi dua-dua. Hang jebat pun kita jangan jadi nampak kasar. Jadi hantuah pun tak kena gaya sampai kat Tuhan tak taat teratur, tapi taat dekat raja dah sampai teratur. Jadi kita tengok dia kata apa berlaku, apa yang jadi, dia kata ialah bila Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali suruh kita taat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, apa-apa bahaya yang datang sebenarnya tidak boleh diselamatkan oleh berhala-berhala yang telah dijadikan ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala juga turunkan surah Asy-Syu'ara ini, ialah untuk Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa ada golongan-golongan penyair-penyair yang mereka ini puji berhala-berhala, puji masyarakat, puji raja-raja mereka, sultan-sultan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, kerajaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat yang memuji-muji Allah. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Naml ataupun surah Semut. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kebesaran dia bahawa walaupun Nabi Sulaiman ni dia manusia, tapi dia faham bahasa semut. Dan kemudian diperlihatkan pula kepada tentera-tentera Nabi Sulaiman bahawa semut ni boleh berada dalam baris yang sama, walaupun mereka ni makhluk yang kecil, tapi mereka makhluk yang berdisiplin. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Ankabut ni, antara sebab-sebab dia ialah Allah Subhanahu wa taala namakan surah Al-Ankabut ni ialah Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang golongan penyembah-penyembah berhala. Golongan penyembah-penyembah berhala ni yang mereka duk sangka kata bahawa berhala ni kukuh,
berhala ni boleh bantu mereka, berhala ni boleh bagi kesan yang baik kepada mereka. Tetapi begitulah juga Allah SWT bagi contoh bahawa labah-labah yang dia ni buat sarang dia, yang labah-labah tu dia menganggap bahawa sarang dia tu kukuh, tapi sebenarnya apabila mai orang lain akan musnah berhala, akan musnah sarang labah-labah tu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, dan banyak yang kita boleh ambil, banyak pengajaran, banyak hikmah dan banyak mukjizat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Dan tuan-tuan, pengajaran daripada ayat ini, Allah lah yang berhak disembah. Nah, yang pertama sekali, Allah lah yang berhak disembah, dan ayat ni lebih kepada mentauhidkan kita kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, selain Allah tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menghalang mudarat. Jadi sebelum mengakhiri kuliah kita pada malam ni, saya nak bacakan satu hadis yang menjadi pilihan kita pada malam ni, tuan-tuan. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi 'udhrun qalu wa mal 'udhru qala khawfu aw maradun lam tuqbal minhu as-salata allati shalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini, dan ada di kalangan, ada seorang sahabat pada ketika itu, ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang masih muda pada ketika itu, dia mendengar apa yang telah disebutkan, apa yang telah diungkapkan, dicakapkan, disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata, man sami'al munadiyah. Nabi kata, barang sesiapa yang mendengar laungan azan. Siapa yang dengar azan, maksudnya rumah dia duduk, rumah dia tu dengar azan. Siapa yang dengar azan, siapa yang duduk berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan musalla, maka Nabi kata, man sami'al munadiyah, siapa yang dengar seruan munadiyah, siapa yang dengar azan, falam yamna'hu, maka dan tidak ada satu halangan baginya, tak ada satu halangan pun, dia boleh dengar, telinga elok, apa semua dengar elok. Min ittiba'ihi 'udhrun, kemudiannya diikuti pula, dan dia ni tak ada satu apapun mudarat pada dia. Nah, dia tak ada mudarat apa pun, dia tak ada sakit apa pun. Nah, dia tak ada sakit, dia tak ada masalah apa pun. Kemudian dia kata, maka tak ada satu halangan pun untuk mereka ini memenuhi ruang-ruang masjid, iaitu mereka ini tak ada masalah untuk datang kemudiannya solat berjemaah, tak ada satu masalah pun. Maksudnya clear, duduk di rumah sihat, duduk di rumah tak ada sakit apa, tak ada masalah apa. Kemudiannya tuan-tuan, dia tak main semayang jemaah, dia tak main mengimarah, dia tak main mengisi ruang di dalam masjid, di dalam surau, dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbalu, Nabi kata, lam tuqbal minhu shalah. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan menerima. Lam ni maksudnya lam abadan. Lam tidak akan diterima selama-lama dia sembahyang dia. Lam tuqbal minhu salat allati shalla. Maksudnya orang yang syok sembahyang di rumah, tuan-tuan, dia ingat sembahyang dia Tuhan terima. Nah, tak mai sembahyang jemaah, tak ada sebab, dan menjadi kebiasaan dia tak mai. Kalau dia ni duk mai selalu, kemudian satu malam dia letih tak larat, yang tu lain. Nah, yang tu lain. Tapi letih ni tuan-tuan, hari-hari kita letih. Tak ada kerja apa, pergi duk pukul golf daripada pukul berapa sampai pukul berapa, lepas tu malam tak boleh main sembahyang. Dia buat alasan, dia buat alasan letih. Yang tu bukan. Nah, yang tu bukan alasan letih, kita pergi cari. Nah, kita pergi cari. Pergi duk menengung tepi jalan, pergi duk pasar malam, ronda pasar malam 4 jam, ataupun pasar raya pergi berjalan sampai betih ni jadi berat. Balik main dia tak larat tadi ni pergi duk ronda pasar raya. Siapa suruh? Tuhan tak suruh buang pergi buat ke tu. Lepas tu nak main sembahyang jemaah tak boleh. Nak main sembahyang jemaah tak boleh. Nabi kata, lam tuqbal minhu salata allati shalla. Kemudian sahabat-sahabat ni tanya, ya Rasulullah, sahabat yang ada ni depa jadi takut. Bila Nabi kata macam tu, depa takut. Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw maradun. Sahabat-sahabat ni tanya, apakah yang disebutkan oleh Nabi SAW itu sebagai uzur dan juga takut. Uzur ni Nabi kata marid, orang yang sakit.
Khaufun ni orang yang halangan ni ialah orang yang takut ataupun di jalan ada perang, ada berlaku macam-macam gangguan dan sebagainya. Itulah menyebabkan dia tak boleh mai, ataupun disebabkan susah dia balik kerja, dia khaufun, dia masuk dalam kategori halangan, dia nak mai tak boleh. Contoh dia balik kerja jam kat Pulau Pinang. Kalau dia sengaja balik petang saja buat lambat supaya tak boleh mai surau, itu lain tuan-tuan. Yang ni dia tak sengaja, dia tak boleh, memang dia balik lambat waktu tu dia tak boleh mai. Tapi waktu yang dia boleh mai, dia kena mai. Sebab apa? Kalau sekiranya menjadi perkara itu menjadi berterusan, Nabi SAW sebut lam tuqbalus salah, lam tuqbalus salah allati sallah. Nabi kata orang-orang yang mereka itu melakukan solat selain daripada masjid tanpa ada sebarang keuzuran, tanpa ada sebarang kepayahan, tanpa ada sebarang halangan yang boleh menghalang dia, maka Allah Subhanahu wa taala kata lam tuqbalus salah. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, antara salah satu udhunun ibnu Adam rasasan mudhaban. Nabi kata orang yang Allah Subhanahu wa taala dengarkan telinga dia dengan seruan azan, kalau dia tak mai semayang, kalau dia tak bercepat-cepat semayang, kalau dia tak cari jalan untuk semayang berjemaah, tak cari jalan untuk cepat-cepat duduk dalam keadaan solat berjemaah, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi sebut, Nabi kata akan dituang di dalam telinga dia ni rasasan, dituangkan di telinga dia ni rasasan mudzaban, iaitu dia akan dituang di dalam telinga dia timah yang panas. Ini azab-azab yang akan Allah Subhanahu wa taala kenakan. Mungkin semasa berada di alam barzakh lagi akan dikenakan azab yang seperti ini. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, apabila kita sampai esok di sana di akhirat, maka rasasan mudzaban akan dituangkan di dalam telinga kita. Sebab apa? Sebab telinga yang Allah bagi dengar seruan azan, kita tidak datang untuk solat berjemaah, kita tak ambil berat untuk solat berjemaah ni, maka ketika itu Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Dan saya rasa sekadar itu insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi panduan kepada kehidupan tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Nah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.